Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, peminat-peminat yang gear ni memanglah peminat-peminat kereta, jadi mungkin pada awak panduan ni tak begitu penting sangat, tapi kalau ada kawan-kawan yang nak beli kereta kali pertama kan, jadi orang yang nak beli kereta kali pertama ni selalunya umur awal 20-an ataupun pertengahan 20-an yang mungkin sebelum ni bawa kereta bapa, kereta abang, kereta pinjam, kereta sewa, ni kali pertama nak beli kereta dan awak macam lah be aku nak cerita kat kau setengah jam yang cerita hal ni, bagi link je video ni dekat dia orang. Okey, hari ni kita nak buat satu video panduan untuk noob lah, untuk mereka-mereka yang tak tahu apa pasal kereta dan memang langsung tak berminat pasal kereta tapi nak kena beli kereta. Pasal kita semua perlukan kereta lah. Tak perlukan kereta lah, tapi bila ada kereta tu banyak memudahkan kehidupan kita dan juga ianya lebih menjimatkan daripada kita naik teksi setiap hari. Jadi kebanyakan kita beli kereta pada umur 20-an lah. Kereta pertama yang kita pandu mungkin kereta macam Kancil ke, ataupun Satria ke, ataupun Saga lama ke, Wira lama ke kan. Jadi untuk kereta pertama yang kita beli, apakah ciri-ciri yang patut kita perhatikan? Jadi sebenarnya nak beli kereta ni, kita nak fikir sedap tu, nak beli kereta yang paling power lah. Kita fikirkan prestasi, kita fikirkan reka bentuk, kita nak kirakan cantik, kita nak kirakan glamour. Tapi ciri-ciri tersebut sebenarnya tidak begitu mendatangkan kebaikan kepada kita, kecuali lah mungkin kita ada sebab-sebab tertentu. Kalau awak tu artis, mungkin memerlukan kereta-kereta yang glamour. Tapi hari ini kita buat panduan untuk orang biasa, orang kebiasaan lah. Jadi sekarang saya nak senaraikan 4 tips utama untuk membeli kereta pertama anda. Yang pertama, yang paling asas sekali lah, kita ada bajet lah. Kos kita, berapa yang kita sanggup bayar. Jadi cara untuk kita mengira harga kereta ni sebenarnya yang mudah sekali pada saya, ianya sepatutnya tidak melebihi 10% daripada gaji bulanan kita lah. Dia punya bayaran bulanan tu, kalau kata gaji kita 3,000 dan bayaran untuk kereta tu tidak sepatutnya melebihi RM300 lah. Kalau dia melebihi RM300 itu dah menjadi beban yang terlalu besar lah. Itu pada pendapat saya lah. Cara konservatifnya 10% lah. Paling-paling banyak lah kalau awak dah nak sangat, dah tak tahan sangat kan lah. Tolonglah maintain bawah daripada 30%. Pasal 30% tu pun macam bank punya limit juga. Dia kira kalau hutang awak tu melebihi hutang beban bulanan awak tu sampai melebihi 30%, dah tak boleh ambil lagi loan-loan lain. Ramai orang ambil maksimum loan itu 9 tahun, which pada saya adalah satu yang merugikan lah. Kalau boleh jangan melebihi 5 tahun. Kalau boleh 5 tahun tu maksimum, dan tengok kat 5 tahun tu berapa dia punya bayaran bulanan, dan disitulah sebenarnya tahap kemampuan kita yang sebenar-benarnya. Tips utama nombor 2, dan kemudian selain daripada kos membeli, kita juga perlu melihat kos penyelenggaraan. Jadi kos penyelenggaraan ni macam-macam. Satu of course kos bahan api lah. Kalau kereta tu tidak menjimatkan bahan api, tentunya kos akan tinggi. Tetapi kos bahan api ni dia bergantung kepada kita lah. Kalau kita kerja di Kuala Lumpur dan duduk di Tanjung Malim, kos bahan api tu adalah lebih merisaukan daripada orang yang duduk di PJ dan kerja di Kuala Lumpur. Pasal dia punya jarak perjalanan dia tak jauh. Jadi kalau awak perjalanan jauh hari-hari, awak kena cari kereta yang paling-paling menjimatkan, dan juga kos penyelenggaraan lah. Jadi servicing cost ni sesuatu yang kita tak dapat nak elakkan lah. Kalau kita pemandu biasa yang memandu lebih kurang dalam 20,000 km setahun, jadi kos penyelenggaraan tu tiap-tiap 6 bulan kena keluar duit lah. Kalau awak maintain kereta siap 10,000 untuk servis lah. Setahun lebih kurang 2 ataupun 3 kali untuk kebanyakan orang. Dipikirkan kereta tu, pergi buat kajian sikit, tengok dia punya spare part dia macam mana harga, dan pastikan anda selesa dengan harga ini. Lain pada tu, sekarang kita nak tengok bab ketahanan lah. Pasal servis ni satu hal memang tak payah nak buat apa, tapi setengah-setengah kereta tu dia tak begitu tahan, jadi benda-benda yang not normal service item pun selalu kena tukar. Memang setengah kereta tu jenama dia memang handsome, cantik, kawan-kawan tengok impress, tapi yang merananya kita, orang lain tak tahu. Kita punya sedihnya bila sampai nak hantar servis tu, gigit-gigit takut. Kalau kena jumpa doktor gigi, takut dia kena berapa ribu pula ni kan, kereta dia banyak makan wang ni kereta. Tips utama nombor 3, dan practicality. Jadi practicality ni dia bergantung kepada individu lah. Setengah individu dia punya tahap practicality dia ialah berapa banyak ruang boot pasal nak letak gym bag dia ke, ataupun nak letak basikal nak gantung macam mana ke, ataupun nak letak barang-barang camping ke. Terpulang kepada gaya hidup masing-masing lah. Setengah orang dia punya practicality, dia dah fikir, oh sekarang ni
dalam 5 tahun mungkin ada 2 orang anak, jadi nak kena ada ruang boot macam mana, nak kena ada mungkin barisan ketiga, ruang nak pasang kursi kanak-kanak, semua tu kita kena fikirkan. Kalau awak seorang yang mungkin kaki berniaga, mungkin nak kereta yang praktikal, mungkin benda-benda yang macam mini MPV ke, mungkin pick up truck ke, lebih sesuai ke. Dan tips utama terakhir dan nombor 4, dan satu lagi saya rasa yang agak penting lah, sama ada kita nak beli baru ataupun second hand lah. Jadi pilihan untuk kereta pertama ni, ada juga orang yang dia tak mampu nak beli baru, dia nak beli second hand. Jadi untuk membeli kereta second hand ni, dia punya tambahan-tambahan lah, caveat ataupun amaran-amaran tambahan ni ialah kena pastikan kereta tu kalau boleh dapatkan full service history, minta dia punya service book dia tu, buka tengok dan pastikan service book tu penuh, cap cantik lah, timing tak miss kan. Kereta-kereta macam tu memang boleh beli. Jangan tengok kereta bila kita beli kereta second hand ni, kereta yang ada rim besar, jauhkan. Kereta yang baru cat, jauhkan. Yang ada spoiler, jauhkan. Yang fancy nampak macam dah terlebih bikin, jauhkan. Pasal kereta-kereta ni ada benda masalahnya nanti. Kereta-kereta yang nampak paling pakcik sekali, paling standard sekali pakai rim besi tu, yang itu yang pergi cari. Pasal yang itu selalunya kereta yang memang tak dilanyak. Ada juga kereta, jangan kata nama perempuan je, ingat elok, tak, kena pastikan check service history tu. Pasal ada je lelaki dengan perempuan sama je, kadang-kadang dia orang jenis tak reti ataupun pemalas nak hantar servis, jenis macam-macam masalah akan timbul bila anda beli kereta tersebut. Lagi satu, pastikan semua peralatan lah untuk kereta second hand lah, hidup lah, terutamanya peralatan-peralatan elektrik lah, power window, kalau ada sunroof, make sure sunroof tu hidup. Kalau nak beli kereta sunroof ni, dia punya tambahan dia lah kan, setengah orang muda dia suka cari kereta ada sunroof. Kalau sunroof tu original factory satu hal, kalau aftermarket satu hal lain lah. Pastikan tak bocor lah, kalau dah bocor nanti kan dia jadi bergaduh je, apa pun tak dapat. Okey, jadi itu dia tip noob kita untuk membeli kereta yang pertama. Pastikan kereta itu sesuai dengan kegunaan anda dan juga dengan bajet anda, dan kereta itu tak suka rosak tepi jalan. Macam setuju tak dengan kita punya tips utama kita? 4 perkara utama yang perlu kita fikirkan bila untuk beli kereta pertama. Kalau awak bersetuju, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan anda. Mungkin ada ramai yang nak beli, anak saudara ke, siapa ke, cucu ke nak beli kereta pertama, kongsikan dengan dia orang supaya dia boleh fikirkan sikit. Kalau awak ada lagi idea-idea lain, tips-tips yang awak nak kita tolong bantukan, beritahu kita kat bawah ni. Kita akan cuba hasilkan video-video tips yang lebih banyak lagi. Okey, kalau awak dah sampai tengok sampai ke sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau yang dah subscribe tu, thank you very much. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe. Yang suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting, tekan butang loceng. Tekan butang loceng tu supaya bila kita muat naik video terbaru, anda mendapat notifikasi segera. Okey, kita jumpa lagi.